Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita pada minggu ini. Saya harap semua murid-murid kelas 4 ITM berada dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, untuk topik kali ini kita akan belajar berkenaan dengan tolak wang. Minggu lepas kita dah belajar tambah wang. Okey, oleh kerana hari ini kita belajar tolak wang, cikgu juga akan sekalikan topik hari ini berkenaan dengan operasi tambah dan tolak serentak. Iaitu kalau awak tengok pada muka teks awak, tambah dan tolak wang pada muka surat 110. 110. Okey, sebelum kita masuk tambah dan tolak wang, macam biasa kita masuk dulu tolak wang. Okey, untuk topik yang mula tolak wang, kita buat sini. Okey, dia berada pada muka surat 108. Awak boleh rujuk buku teks awak 108. Okey, contoh yang diberi dekat buku teks awak. Pertama ialah berapakah kurangnya. Okey, apa kata kunci dekat sini ialah kurangnya. Berapakah kurangnya harga produk azhar berbanding dengan produk arus? Berapa harga produk azhar kat situ? Okey, kalau kat sini gambar dia produk azhar, harga dia RM56,600. Manakala produk arus ialah RM77,200, beza RM41,890. Yang ditanyakan ialah antara produk azhar dan produk arus. Jadi ditanya berapakah kurang. Berapakah kurangnya harga produk azhar? Maknanya produk azhar ni harga dia kurang, produk arus ni lebih. Berapa lebih dia? Jadi kita kena berapa kurang dia, kita kena tolak. Ni dia contoh dia bagilah. Okey, untuk proses tolak ni, okey, cikgu harap awak masih ingatlah macam mana nak melakukan operasi tolak. RM, sini ialah RM 77,200 tolak RM 56,600. Okey. Okey, kita tolakkan dia. Okey, macam biasalah. Kalau kita tolak dan tambah, semuanya bermula daripada belakang, daripada depan tu. Daripada belakang rumah depan tu, iaitu rumah sah. Sifar tolak sifar, sifar. Sifar tolak sifar, sifar. 2 tolak 6 tak boleh. Pinjam sebelah, ni jadi 6. Ni dapat 10. 10 tambah 2 jadi 12. Awak nak buat macam contoh pun boleh. Potong sini tu 12. Tapi cikgu lebih suka tu 12 kat sini. 12. 12 tolak 6, 6 lah. Okey, 6 tolak 6, sifar. 7 tolak 5, 2. Jadi jawapan dia, berapa kurang dia? Dia kurang sebanyak 20,600. Okey. Lepas tu tengok ni. Okey. Berapakah pula beza harga antara produk beza dengan azhar? Beza. Kalau beza, nak cari beza, maksudnya kata kunci beza ni maksudnya tolak. Ni kalau kita nak buat contoh yang ni, beza dan azhar. Beza dan azhar. Jadi kalau macam ni, awak jangan tengok fikir. Kalau kita walaupun beza sebut dulu, azhar sebut kemudian, janganlah 41,890 tolak 56,600. Mestilah kalau tolak, yang pertama sekali besar, nombor besar tolak nombor kecil. Kita boleh tengok kan. Ini 5, ini 4, jadi 56,600 tolak 41,890. Okey, kita tengok contoh. Kita cuba selesaikan. RM 50. Azhar. RM 50. 56,600 tolak RM azhar pula 41,890. Kita tolakkan. Sifar tolak sifar, sifar. Sifar tolak 9 tak boleh. Ni jadi 5. Ni dapat 10. Jadi tambah 1 je. 10 tolak 1, 9. 10 tolak 9, 1. 5 tolak 8 tak boleh. Pinjam sebelah jadi 5 juga. Yang ni dapat pinjam 10. Jadi 15. 5 tolak 8, 7. 5 tolak 1, 4. 5 tolak 4, 1. Jadi apa jawapan perbezaan dia? Beza harga antara produk beza dan produk azhar ialah sebanyak RM14,710. Okey. Kita pergi contoh yang kedua. Okey. Yang kedua, kita tengok dia punya soalan yang beri. Okey. Dalam soalan ni ialah kita tengok peruntukan untuk kerja amal RM85,000. Okey, daripada RM85,000 ini, sumbangan alumni bekas sekolah lah. Sumbangan alumni kepada sekolah RM30,500.
Baik pulih rumah anak yatim, 32,289 sen. Bantuan kepada murid miskin, berapa? Okey, ni soalan dia. Ini peruntukan dia. Ni ada peruntukan dia sebanyak 85,000. Dia bagi 3 ni. Dia bagi dekat alumni, sumbang alumni. Dia buat pulih rumah anak yatim. Lepas tu dia nak buat bantuan kepada anak miskin. Jadi kita tengok, berapakah bantuan kepada anak miskin? Maksudnya kat sini, kita kena tolak lah. 85,000 ni, duit asal dia, kena tolak dengan berapa kita tahu? Kita tahu sumbangan alumni 35,500, baik pulih rumah anak yatim 30,000. RM30,287.95. Jadi baki dia tu ialah bantuan kepada murid miskin. Okey, kita tengok contoh soalan ni. Okey, contoh soalan macam ni, tengok sini. Kita cuba tolak ke depan sikit ni. Okey, nanti awak boleh merujuk buku awak. Okey, tu soalan ni. Kita cuba buat. Cuba lipat dulu supaya nampak masuk kamera. Ya. Okey. Untuk soalan macam ni. Soalan macam ni adalah tolak betul secara berturut-turut. Jadi 85,000 RM 85,000 kita buat bentuk lazim. Tolak RM 35,500. Kita tolak sifar 5 sifar tolak 5 tak boleh pinjam sebelah jadi 4. Ni dapat 10. 10 tolak 5 5. 4 tolak 5 tak boleh. 4 5 tak boleh, kejap 4 tolak 5 tak boleh, jadi pinjam sebelah. Okey, pinjam sebelah ni jadi 4. Ni 7. Jadi 14. 14 tolak 5. 14 tolak 5, awak tengah lah keluarkan tangan ni. Tolak ni macam mana nak kira dia? Awak boleh kira terbalik boleh, nak kira keluarkan jari 14 boleh. Ataupun 4 dekat mulut. 14 dekat mulut ni, tolakkan. 14 kira ke belakang. 14, 13, 12, 11, 10, 9. Kira ke belakang. 9. Ada juga orang dia buat macam ni. Dia buat macam ni pun boleh juga kalau nak buat macam ni. Tapi lambat sikit lah. Okey. Lepas tu tunjuk tolak 3, 4. Okey. Kat sini cikgu nak tunjuk awak. Macam mana nak selesaikan. Okey. Sampai kat sini, 45,500. Ada dua cara. Okey. Sama ada awak nak letak bawah dia nombor yang seterusnya 30,287 ni kat bawah dia, ataupun awak juga boleh letak macam ni, salin balik. Salin balik tak atas macam ni. Salin balik, tengok tu, nak pandang dia buat macam tu, salin balik. Kalau nak bawah boleh. Kita buat contoh ke bawah lah. Kalau awak tengok contoh yang salin balik, pastikan salin balik ni ada keburukan dia. Kadang-kadang orang salah salin. Jadi cikgu tunjuk yang tulis ke bawah terus pun boleh. RM 30,287 RM90. Okey, kita tengok ni. Minggu lepas cikgu dah ajar, kalau ada titik perpuluhan, sini pun kita letak titik perpuluhan. Apa titik bulan dia? Ialah sifar. Kenapa 2 sifar? Sebab sin mesti ada 2 si, 2 tempat perpuluhan. Okey, sifar atau 5 tak boleh. Jadi kita pinjam kat mana yang boleh pinjam ni? Sifar ni sifar pinjam kat 5. Ni jadi 4, ni jadi 10. 10 pinjam sebelah, dia jadi 9. Ni pun sebelah nak pinjam dia, pun jadi 9. Ni pun nak sebelah pinjam dia, jadi 9 juga. Okey, ni pinjam sebelah, dah tak ada siapa pinjam dia. Jadi sini jadi 10, faham Okey, kita ulang balik. Sini mula-mula tadi pinjam sebelah dapat 10, tapi sebelah nak pinjam dia jadi 9. Sini pun jadi 10, sebelah nak pinjam dia jadi 9. Sini pun 10, sebelah nak pinjam dia jadi 9. Sebab itu jadi 9, 9, 9, 10. Ujung ni dah tak ada siapa pinjam dia, dia jadi 10. 10 tak 5, 5. 9 tolak 9, sifar. 9 tolak 7, 2. 9 tolak 8, 1. 4 tolak 2, 2. 9 tolak sifar, 9. 4, 3, 1. Jadi ialah jawapan dia RM RM19,212.5. Kalau awak nak buat cara macam kat buku pun boleh. Sama je jawapan dia. Okey. Okey, kita sambung pula tengok contoh yang ketiga, iaitu ni agak susah sikit lah contoh yang ketiga ni. Okey, cikgu sabar dulu contoh yang ketiga ni agak susah sikit. RM 68,476 tolak berapa? Dapat 23,936.30 sen. Kalau susah cikgu bagi satu ni lah Kalau awak susah nak fikir, cikgu nak kena buat apa ni? Nak tambah ke nak tolak ni? Awak fikir analogi, buat satu nombor yang mudah. Contohnya macam ni. Kita ambil satu contoh. 10 tolak berapa?
Kita kan dapat, mesti kalau tolak mesti kurang kan. Dapat 3. Kita tahu kan 10 tolak berapa? Kalau kita congak, so apa? 10 tolak tu 7 lah. Macam ni dapat 7. 10 tolak 3. 10 tolak 3. Dapatlah tu 7. Jadi sama juga dengan keadaan ni. Jadi untuk dapatkan jawapan kat tengah ni, RM68,476 tolak dengan RM23,936 3 Analogi dia sama. Analogi tu maksudnya perbandingan. Okey, jadi RM RM68,476. Okey, oleh kerana ada sen, kita letak titik sifar sen. Okey, susun sebaris. RM23,936 3 simbol dia RM. Okey, ingat analogi dia. Jadi yang mula-mula tolak yang jawapan untuk dapat perbezaan dia. Kosong ni pinjam sebelah 5 dari 10 tak 3 7. Okey, ni pinjam 5 tolak 6 tak boleh, pinjam sebelah 6 ni jadi 15 tolak 6. Kalau kita balik kumulut 15 tolak 6. Sediakan 6. 15 lepas 15 14 13 12 11 10 9. Kira terbalik 9. Okey, 6 tolak 3 3. Okey, 8 7 14. 14 tolak 9. Jadi sediakan tangan 9. 14 mulut kita sebut 14, kira terbalik. Kira ke belakang 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5. 7 tolak 3 4. 6 tolak 2 4. Tambah dan tolak ni sama jugalah. Power matematik kita memerlukan banyak sangat latihan baru awak cekap. Kalau orang cekap, dia nampak dah 14 tolak 9 5. Orang cekap lah. Nak cekap matematik, kita mesti selalu buat latihan. Jadi jawapan ni ialah RM44,539. Sama tak jawapan yang macam ni buat? Okey, sama RM44,539 70 sen. Okey, tengok contoh yang keempat pula. Okey, contoh yang keempat. Okey, tadi tak ada contoh macam tu lah. Okey, contoh yang keempat. Okey, dia bagi yang ni lah. Okey, tengok contoh yang ni. Ni. Kalau yang ni pula, contoh soalan ni begini, akal pintar ni lagi senang. Ni awak contoh ni, tolak je ni. Tolak macam biasa, masuknya nanti sama. Tengok sini. Mula-mula cari berapa dapat jawapan ni. RM RM49,273 tolak. Okey, letak titik sen sebab tolak dia tu ada sen. Titik 60 sen. Okey, 1 8 8 5. Tolakkan simbol dia RM. Okey, sifar 3 tolak ni, sifar tolak 6 tak boleh, pinjam sebelah ni jadi 2, ni sifar. 10 tolak 6 4. 2 tolak 1 1. 7 tolak 8 tak boleh, jadi 1, jadi ni 17. 17 tolak 8, kalau kira-kira dapat 9. Awak kira nanti macam cikgu ajar tadi, kira terbalik, ataupun awak buat macam cikgu cakap tadi, buat kotak-kotak, buat panjang macam ni, kira sampai ni lambat sikit lah. Tapi kalau tak ada pilihan, bolehlah kita buat 17, lepas tu potongnya 8. Potongnya 8 kali, 8 batang. Okey, jadi 7 batang 8, 9, kita ni pula 11. Ni 1 tolak 8 tak boleh, pinjam sebelah 8. 11 tolak 8, 3. 8 tolak 5, 3, 4. Jadi jawapan dia 43,000. Okey, kita tahu dia jawapan di sini. Jadi kita masukkan dalam persamaan dia. RM RM43,391.40 sama dengan berapa? Kotak 4 segi-segi. Sama dengan berapa? Dapat jawapan RM RM20,478.19. Okey. Ni berapa dapat? Jadi macam kembali soalan-soalan tadi. Macam mana dapat ni? Macam mana dapat yang tiga-tiga ni? Jawab ni depan ni, tolak jawapan nombor depan, tolak jawapan. Jadi RM RM43,391.40 tolak RM RM20,478.19.
Okey, macam biasa tolakkan. Sifar tolak 9 tak boleh pinjam sebelah. 3, ni 10, 1, tu 2. 1 tolak 8 tak boleh pinjam sebelah, jadi 8, jadi 11. 11 tolak 8, 3. 8 tolak 7, 1. 3 tolak 4 tak boleh. Pinjam sebelah 2, dia jadi 13. 13 tolak 4, 9. 2 tolak sifar, 2. 4 tolak 2, 2. Jadi segi 3 tu ialah RM22,913.21 segi 3 tersebut. Okey. Kita tengok latihan dia beri. Okey, latihan. Okey, latihan dia ada 1, 2, 3. Okey, tengok latihan yang pertama. Ada 3 latihan Okey, yang pertama. 64,000 tolak ni. Cikgu harap macam biasalah ni Dia tak ada sen, jadi awak tak perlu letak sen lah. Okey, yang ni pun sama, yang bawah ni ada sen, jadi awak susun titik sebaris. Okey, yang ke C, satu ada sen, satu tak ada sen. Jadi yang ni awak kena tak sen lah, susun sebaris. Yang D ni tolak serentak Jadi awak kena tolak macam biasa. Jangan tolak serentak macam tambah Kalau tolak kita buat satu demi satu. Macam cikgu ajar tadi. Awak boleh macam cikgu tunjuk tadi lah. Sama ada awak nak tolak awak nak tolak tu serentak macam ni. Macam contoh dia bagi tadi. Contohnya macam mana tadi Tengok ni. Okey, contohnya macam ni. Contohnya awak nak tolak. Dah tolak pertama, lepas tu jawapan bawah ni atas balik semula, salin balik, tolak lagi nombor yang seterusnya, nombor yang ketiga dapat jawapan. Ataupun awak nak ikut cara cikgu pun boleh. Cikgu buat macam mana tadi? Cikgu buat okey, tolak, dua nombor tolak, lepas tu dapat jawapan, tulis nombor yang terusannya dekat bawah dia. Tak perlu salin ke sini pun boleh Tak perlu salin semula pun boleh, terus tolak bawah dia, terus dapat jawapan Yang tak boleh ialah kita tolak serentak. Kalau tambah boleh serentak. Tiga-tiga kita tambah serentak susun. Tolak kita kena buat satu demi satu. Tolong ingat yang tu. Ini pula. Ini pun sama je. Macam tambah itu hari. Cuma dia ke belakang kan. Jadi buat ni E. Okey, yang F ni pula. Sama macam tadi kita buat contoh. Yang ni nombor mula-mula tolak dengan jawapan. Dapatlah ni. Okey, 2A. Tengok 2A. Hitung beza. Beza maksud dia apa beza? Beza maksud dia tolak lah. Jadi apa tolak apa? Mestilah nombor besar tolak nombor kecil. Okey, RM24,875. Ni letak sifar-sifar sen sebab sebelah ni ada sen Okey, yang B pula. Berapakah nilai yang perlu ditolak dengan 12,287 supaya menjadi 20,000? Sama juga. Nak cari beza juga. Jadi 20,000 tolak dengan 12,287 ringgit Okey, tengok nombor 3. Nombor 3 Selesaikan susun jawapan dalam tertib menurun. Tulis huruf yang mewakili jawapan itu. Apakah perkataan terhasil? Kita tengok sini. Kita sedia macam tadi lah. Awak ni dengar sini. Yang nombor 3 ni cikgu nak awak buat bentuk lazim Jangan terus jawapan je. Awak buat bentuk lazim. T ni apa? A ni apa jawapan dia? I ni apa jawapan dia? Nanti kita tengok yang paling rendah. Suruh tertib menurun. Tertib menurun ni maksudnya apa? Tertib menurun ni maksudnya kita yang besar dulu. Contohnya kalau ada nombor jawapan ni katalah jawapan ni dapat jawapan 10, ni jawapan dapat 7, ni jawapan dapat 12, ni jawapan dapat 3, 2. Katakanlah jawapan ni macam ni. Tertib menurun maksudnya yang besar dulu. 12 dulu, baru 10, baru 7, baru 3, baru 2. Nanti dapatlah perkataan dia apa. Daripada TAIMJ ni kita akan tahu apa perkataan terhasil. Okey, jadi awak buat dulu untuk hari esok, untuk hari Rabu, awak buat dulu 1, 2, 3. Kalau awak boleh buat ni, nanti hari Khamis cikgu akan tunjukkan pula macam mana nak melakukan operasi tambah dan tolak. Tambah dan tolak ni sama je. Sama je, cuma kita kena susun ni sama je. Yang membezakan dia apa? Kena tolak satu demi satu. Contoh kalau macam ni. 45,080 tambah 23,596 ringgit 30 sen tolak 60,840 ringgit 70 sen. Boleh ke kita buat serentak? Tak boleh. Sebab ada tolak. Jadi kita buat yang mana dulu kita buat? Nak buat tambah dulu ke tolak dulu? Kita buat tambah dulu. Sebab tambah kita jumpa dulu buat tambah. Okey? Buat tambah lepas tu buat tolak. Sama juga ini. Yang kedua, contoh yang kedua. Nak buat tolak dulu ke buat tambah dulu? Buat tolak dulu. Sebab tolak kita jumpa dulu baru buat tambah. Okey, tak apa. Tambah tolak ni soalan dia ada 2 soalan saja. Awak boleh buat dulu soalan awak buat dulu yang pertama tolak dulu tadi. Hari Khamis baru awak buat tambah dan tolak. Cikgu akan bincang sedikit lah. Sebenarnya sama je konsep dia. Yang penting susun dia sama. Susun dia sama. Lepas tu dia tak boleh buat serentak. Kena buat satu demi satu. Kita tak boleh serentak. Sebab dia ada melibatkan tolak. Kalau penyelesaian masalah pula, tengok sini.
Kurangkan 2,000 daripada hasil tambah. Hasil tambah. Maknanya tambah ni, baru kurangkan tolak ni. Lepas tu soalan sendiri. Berapakah perlu dikurangkan daripada 24,000 dan 8,600 supaya menjadi 27,714 sen? Maksudnya ni apa? Maksudnya ni, berapakah perlu dikurangkan daripada ni? Okey, jadi 42,000. Jadi ayat matematik dia apa? Yang B ni tak apalah. Yang ni awak buat dulu, yang ni awak buat nanti. Kemudian, tak cikgu tak nak pening kepala otak awak. Cikgu tak nak peningkan kepala awak. Awak buat dulu untuk hari Rabu ni. Awak buat dulu latihan muka surat. Latihan muka 109 Okey, sekian saja daripada cikgu. Macam biasalah nanti hari Khamis, petang-petang sikit cikgu akan bagi jawapan untuk awak simak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.